Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buku Kenal Untuk Cinta ini adalah terjemahan daripada kitab berbahasa Arab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ketika pertama sekali saya membaca kitab ini, pengalaman peribadi saya merasakan ada maklumat-maklumat yang tidak disebut di dalam kitab sirah yang lain, ada disebut di dalam kitab ini. Yang kedua, kitab ini menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, umpamanya ahli keluarga Nabi, binatang milik Nabi SAW. Demikian barang-barang dan peralatan perang kepunyaan Nabi yang jarang dibicarakan oleh kitab-kitab yang lain. Kemudian baginda disebut di dalam buku ini mengikut kronologi tahun-tahun yang baginda lalui waktu berada period di Makkah dan seterusnya di Madinah sehingga wafat. Jadi seolah-olah bila kita ikut satu, maka seolah-olah memang kita berada turut serta dalam riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul tajuk Kenal Untuk Cinta ini sebab saya teringat akan syair yang menyebut, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Sekiranya kecintaanmu padanya, bermakna pada orang yang engkau cintai itu, la ata'tahu, pasti kamu akan mengikutinya. Sebab orang yang kasih dan sayang pada orang yang dicintainya akan mengikuti apa yang disayangi ataupun dimahukan dan disukai oleh orang yang disukainya itu. Tetapi harus kita ingat, untuk kita cinta dan mendapat buahnya, buah cinta itu adalah buah. Untuk kita hasilkan cinta itu, kita mesti kenal dahulu. Nanti bila kita sudah kenal, maka kita akan cinta. Bila kita sudah cinta, maka kita akan taat akan perintahnya dan berbuat apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Maka tujuan kita terjemahkan dengan kenal untuk cinta, supaya kita mengenal dahulu akan sosok tubuh Nabi, kemudian orang yang berada di sekeliling Nabi, barang-barang Nabi, pengasuh-pengasuh Nabi, pengawal-pengawal Nabi, kemudian peristiwa Nabi daripada mula sampai akhirnya. Kita kenal bagaimana perjuangan Nabi itu, akhirnya kita akan cinta kepada baginda, dan cinta itu nanti akan menatijahkan ketaatan kepada baginda dan memelihara sunnahnya dan memelihara akan peninggalannya. Dalam buku ini dibahagikan pada dua bahagian. Yang pertama sekali, bahagian yang menyentuh tentang kehidupan Nabi dari segi nasab keturunan Nabi, kemudian orang-orang yang berada di sekeliling Nabi, termasuklah ayah Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi, nenek Nabi, kemudian anak-anak Nabi, isteri-isteri Nabi, pengasuh-pengasuh Nabi, hatta orang yang dipertanggungjawabkan oleh Nabi untuk menjaga akan unta-unta baginda, untuk menjaga urusan keluarga baginda, demikian untuk menyimpan barang-barang baginda, umpamanya selipar, umpamanya tongkat dan yang lain-lain. Demikian yang menjaga akan binatang ternak baginda, semuanya ada dalam ini. Kemudian orang-orang yang diperintahkan Nabi untuk menjaga hal ehwal negeri ketika Nabi bermusafir, demikian orang yang menjaga akan kewangan Nabi, orang yang menjaga akan kehadiran musafir, perdagangan dan sebagainya, dan utusan-utusan, semua disebut dalam ini. Antara fakta yang jarang kita dengar tentang Nabi SAW adalah isteri-isteri baginda. Yang biasanya kita dengar, baginda itu punyai 11 orang isteri. Di dalam kitab ini, Masya Allah Tabarakallah, dinyatakan baginda punyai 21 orang isteri. Tetapi harus kita faham, bukan ini bermakna suatu yang negatif, tidak. Bermakna satu
Nabi punyai kemampuan untuk menjadi suami yang baik. Sebab kita jadi suami untuk seorang isteri pun, Masya Allah, Tabarakallah, kadang-kadang tidak dipenuhi tanggungjawab itu sepenuhnya. Ini kan pula lebih daripada itu. Satu. Yang kedua, bagaimana Nabi kahwin dengan setiap daripada isterinya itu punyai sebab-sebab yang tertentu, bukan kerana hawa nafsu. Kerana itu menolak akan syubhah yang ditimbulkan oleh orientalis. Baginda kalau kahwin kerana nafsu itu, sudah pasti baginda umur 25 tahun. Tidak akan kahwin dengan orang yang berumur 40 tahun. Sebab umur 25 tahun itu umur muda belia, darah masih melonjak lagi. Dan senang untuk mendapatkan perempuan-perempuan pada ketika itu. Tapi tidak, baginda memelihara akan kehormatan baginda dan kahwin dengan orang yang lebih tua daripada baginda. Itu menunjukkan baginda bukan kahwin kerana hawa nafsu. Dan setiap isteri-isteri baginda itu, Masya Allah, Tabarakallah, baginda kahwini ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab itu sangat relevan sekali, umpamanya kerana untuk menjaga maslahah ada di kalangan isteri baginda yang dahulunya seorang pemuka Arab, kemudian menjadi tawanan, kemudian Nabi SAW menjaga dan mengahwinnya. Sebab dalam adat orang Arab, kalau seseorang itu ditawan, walaupun dia punyai kedudukan, akhirnya nanti menjadi seperti rakyat biasa. Baginda kahwin, dalam sejarah baginda berkahwin hanya seorang perempuan sunti, gadis sunti, itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang lain tidak, yang lain adalah janda. Bermakna baginda kahwin bukan dengan hawa nafsu, tetapi menjaga akan kehormatan wanita itu sendiri. Dan beberapa fakta yang disebut di dalam kitab ini jarang dijumpai dalam kitab-kitab yang lain. Saya bagi contoh sahaja. Ketika baginda SAW menyebut nama-nama ayah-ayah saudara baginda, itu Am dipanggil. Kemudian Ami. Kemudian ayah saudara di sebelah ibu, itu dipanggil Khal ataupun Khali. Baginda bukan hanya menyebut nama, tetapi menyebut sedikit biodata tentang orang itu tadi. Apakah dia Islam, apakah dia tidak Islam, bila dia masuk Islam, berapa tahun dia masuk Islam, ataupun tahun keberapa dia masuk Islam. Kemudian sepupu-sepupu baginda, iaitu anak-anak daripada bapa-bapa saudara baginda, itu didetailkan akan biografi mereka dengan sedikit pendetailan, sehingga kita tahu ini link Nabi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini link Nabi, hubungan Nabi dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib dan yang lain sebagainya. Kemudian suatu yang menjadi keistimewaan dalam buku ini juga ialah ketika Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki membicarakan tentang ghuzwah ataupun peperangan ataupun sariyah, sangat Masya Allah, faktanya sangat lengkap, tetapi dibicarakan dengan begitu ringkas. Apa dia? Ketika kita membaca buku ini, kita tahu bukunya apa, mohon maaf, kita tahu bila berlaku peperangan itu, sebabnya dan bagaimana ia berlaku. Tiga persoalan ini mudah untuk kita cernakan, dan barangkali yang menjadi keistimewaan buku ini, sejarah Nabi sangat lengkap tetapi dibicarakan dengan sangat ringkas sekali. Tidak seperti barangkali kitab-kitab yang lainnya berjela-jela dan panjang sekali, sehingga kita hilang tumpuan barangkali bila kita nak baca, maka kita sangat detail sekali, akhirnya lupa kita apa cerita dia. Sangat besar harapan daripada Al-Faqir supaya setiap yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akan kitab ini. Sebagai tanda kita cinta kepada Nabi, kita mesti kenal siapa yang kita cinta. Dan buku ini menghidangkan akan fakta tetapi dihuraikan dalam bahasa yang mudah dan
dengan suatu huraian yang ringkas dan mudah untuk kita hafal dan kita cernakan. Karena itu para alim ulama, ahli alam, para ilmuwan, ahli politik, para masyayikh, para guru, para habaib, para penuntut ilmu, sama ada dari peringkat universiti ataupun sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sangat sesuai untuk membaca buku ini, ditambah lagi dengan ilustrasi yang Masya Allah sangat menarik dengan gambar-gambar dan fakta-fakta, grafik-grafik yang memudahkan kita untuk memaham akan fakta yang barangkali berat dihidangkan dalam sejarah itu. Maka setiap library di universiti ataupun di rumah ataupun di pejabat harus memiliki buku ini untuk kita mengenal orang yang paling patut kita kenal, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bagindalah yang mengenalkan kita kepada Allah, bagindalah yang mengenalkan kita kepada syurga, mengenalkan kita kepada neraka sehingga kita menjauhnya. Maka orang yang paling patut untuk kita kenal lebih daripada ayah dan ibu kita, anak-anak kita, saudara mara kita adalah Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza wa billahi taufiq. Sedikit biodata ringkas. Beliau adalah seorang yang disebut sebagai Al-Muhaddith. Al-Muhaddith adalah orang ahli hadis. Beliau juga disebut sebagai Al-Musnid, orang yang paling banyak sanad dalam dunia. Beliau juga Al-Alim, Al-Allamah, seorang yang berilmu dan sangat tinggi dan dalam ilmunya. Beliau juga faqih, seorang yang faham dan mengerti ilmu agama. Bahkan beliau adalah seorang sufi yang sangat iltizam dengan bacaan aurat dan sebagainya. Malah beliau seorang wa'idh, seorang yang selalu memberi nasihat. Maka kerana itu ilmu beliau itu dimanfaatkan oleh anak muridnya seluruh dunia, termasuklah di sebelah Nusantara Melayu kita ini. Maka tidak sedikit anak-anak murid beliau yang menjadi guru dan memimpin pesantren-pesantren di Indonesia itu, dan juga mengajar di bumi Malaysia kita ini. Beliau Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau dilahirkan di Makkah daripada keturunan para alim ulama. Dikatakan keturunan beliau itu 7 keturunannya semua alim ulama, Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau ini Masya Allah punya sanad yang sangat banyak sekali. Malah sanad-sanad beliau, ijazah-ijazah beliau itu adalah ijazah yang sangat tinggi sekali, kerana beliau tidak menjumpai seorang alim ataupun seorang ilmuwan, melainkan beliau akan pergi menziarahinya dan menyambungkan sanadnya kepada orang yang sedemikian. Karena itu Masya Allah, tabarakallah, beliau itu bukan hanya seorang alim yang rabbani, tetapi beliau juga adalah daripada keturunan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan sangat barakah umur beliau. Beliau wafat pada tahun 2004 Masehi. Pengalaman Al-Faqir berjumpa dengan beliau, alhamdulillah berjumpa dengan beliau di Malaysia sebelum berjumpa dekat Rusaifah dekat Makkah. Ketika beliau hadir di Shah Alam Al-Faqir, saya Muhadir bin Haji Jul pertama kali berjumpa dengan beliau. Beliau memberi syarahan kepada anak muridnya dan pencintanya di Shah Alam. Dan ketika habis muhadarah, maka saya menjumpai beliau, dan ketika salam saya cium dan saya mengatakan, syukran ya Syekh ala muhadaratikal qayyimah. Terima kasih ya Syekh atas syarahan tuan yang sangat bagus sekali. Ketika itu tanpa semena-mena dia tahan tangan saya. Kemudian dia tanya, anta Indonesi? Kamu orang Indonesia? Maka saya menjawab, la ana Malizi. Saya orang Malaysia. Kemudian beliau tanya, aina darasta al-Arabiyyah? Di mana kamu belajar bahasa Arab? Maka saya mengatakan, darastu fi Malaysia. Saya belajar di Malaysia. Selepas itu barulah beliau lepaskan tangan saya. Pengalaman yang sangat berharga, kerana sebelum itu sangat
ramai orang yang takut bersalam dengan beliau kerana beliau dikatakan ahlul kasyaf, dan beberapa orang tidak mahu beliau salam bukan kerana beliau tidak mahu, tapi barangkali dengan pandangan kasyafnya melihat orang dengan pandangan yang barangkali mereka sahaja yang mengetahuinya. Wallahu alam. Kemudian pertemuan yang kedua, alhamdulillah, ketika saya pergi melakukan ibadah umrah, kami sempat menjadi tetamu beliau di majlis beliau bersama dengan para alim ulama di tempat kediaman beliau, di pondok beliau di Rusaifah, dekat Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika itulah beliau menghadiahkan kami kitab-kitab amalan beliau, termasuklah kitab yang terjemahan kepada kitab Kenal Untuk Cinta ini. Alhamdulillahirabbil alamin.